Oke, murid-murid, hari ini kita masuk di bab 10, tindakan ombak di pinggir pantai. Kita ambil dua tajuk yang terakhir sudah ini, yaitu 10.4, kesan kegiatan manusia di kawasan pinggir pantai, dan 10.5, usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan kawasan pinggir pantai. Macam biasa, kalau Cik Prof ini, kalau sudah ada pesan, mesti ada usaha untuk cara mengatasi dia kan. Oke, apa yang Cikgu harapkan? Apa yang kamu pelajari dari hari ini, Cikgu harapkan kamu dapat menguraikan kesan kegiatan manusia di kawasan pinggir pantai dan juga dapat menjelaskan melalui contoh usaha-usaha yang boleh dilaksanakan untuk memelihara dan memelihara di kawasan di pinggir pantai. Oke, murid-murid semua boleh buka di buku teks 142A untuk Cikgu semua rujuk dari buku teks. Oke, kita mulakan dengan tajuk 10.4, yaitu kesan kegiatan manusia di kawasan pinggir pantai. Oke, ada 6 semuanya. Yang pertama ialah hakisan pinggir pantai, kesan dia. Yang kedua ialah perubahan geomorfologi pinggir pantai. Ketiga, gangguan rantaian makanan. Keempat, perubahan landscape. Kelima, pencemaran air laut. Dan keenam, kemusnahan zon penampat. Oke, sekarang cikgu ini kamu ingat dia punya fakta, lepas ini cikgu akan berikan dia punya huraian dan juga contoh. Oke, yang pertama, untuk hakisan pinggir pantai, berlaku kerana pembinaan infrastruktur seperti pelabuhan dan jeti di pinggir pantai yang akan melonggarkan struktur batuan. Contohnya, hakisan di pinggir pantai Kuala Kemaman Terengganu. Di sini sudah cikgu bagi, di sini ini adalah fakta, huraian dan contoh. Murid kalau jawab esei bolehlah gunakan begini, tapi contoh ni nanti lepas kamu boleh hurai. Contoh dia macam ni ya. Kesan kegiatan manusia di kawasan pinggir pantai ialah hakisan akan berlaku kerana pembinaan infrastruktur seperti pelabuhan dan jeti di pinggir pantai akan melonggarkan struktur batuan. Oke, titik. Contohnya hakisan di pantai Kuala Kemaman Terengganu. Oke, kita pergi yang kedua. Perubahan geomorfologi pinggir pantai. Perubahan geomorfologi pinggir pantai berlaku iaitu pemendapan sedimen daripada aktiviti pengorekan dan penampakan laut menyebabkan perubahan aras laut. Contohnya, projek pendapakan laut di Selat Tebrau. Seterusnya ialah gangguan rantaian makanan. Pembangunan di kawasan pesisir pantai menyebabkan gangguan rantaian makanan, penampakan laut, menyebabkan habitat dan hidupan marin musnah. Contohnya di Bagan Jermal, Georgetown, Pulau Pinang. Seterusnya, perubahan landscape. Perubahan landscape berlaku apabila kawasan pantai berpasir dan hutan bakau dijadikan kawasan pembangunan seperti di Pantai Cenang, Langkawi di negeri Kedah. Aktiviti aquacultur juga menyebabkan hutan paya bakau menjadi kawasan peternakan udang seperti di Pantai Remis, Perak. Seterusnya, kesan dia ialah pencemaran air laut. Pencemaran air laut berlaku disebabkan tumpahan minyak dan pembuangan sisa minyak di laut. Ini akan menjejaskan kehidupan marin seperti ikan dan terumbu karang serta hidupan laut yang lain. Contohnya, tumpahan minyak di Teluk Meksiko pada April 2010. Oke, seterusnya yang terakhir, kemusnahan zon penampan. Ekosistem paya bakau berperanan sebagai zon penampan semula jadi terhadap hakisan ombak dan tsunami di kawasan pantai. Penembakan laut dan projek aquacultur menyebabkan kemusnahan zon penampan. Contohnya, di hutan paya bakau Penaga Kepala Batas Pulau Pinang. Oke, sekarang kita masuk tajuk 10.5. Tadi kesan kan? Oke, sekarang usaha dia. Oke, usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan di kawasan pantai. Kita pergi dulu yang pertama, pemeliharaan. Oke. Usaha pemeliharaan di kawasan pinggir pantai yang selalu kamu ingat inilah penguatkuasaan undang-undang, pendidikan alam sekitar, kempen kesedaran alam sekitar. Oke, penguasaan undang-undang alam sekitar perlu dijalankan bagi memelihara kawasan pinggir pantai mengikut Seksyen 2 Akta Perhutanan Negara 1984. Lesen diperlukan bagi mengeluarkan hasil hutan dan hutan simpanan kekal dan tanah kerajaan. Pendidikan alam sekitar pula secara formal boleh diberikan kepada murid menerusi
mata pelajaran geografi yang kamu belajar sekarang, dan seterusnya pendidikan tidak formal pula boleh diberikan kepada masyarakat menerusi kelab-kelab yang ditubuhkan seperti kelab alam sekitar. Oke, kempen kesedaran alam sekitar pula ialah kempen kesedaran alam sekitar dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar dan badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO. Contoh, Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang telah mengadakan program kempen kesedaran penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisir pantai Hijrah Cerok Palo. Oke, sekarang kita masuk kepada pemeliharaan kawasan pinggir pantai. Di sini terbahagi kepada 4, penanaman bakau, benteng pemecah ombak, tembok, huni pasir. Sekarang kita pergi kepada penerangan dia. Penanaman pokok bakau dapat mengurangkan hakisan. Akar pokok bakau berperanan menahan kawasan pinggir pantai daripada hakisan ombak, terutama semasa ada hamparan ombak. Semasa basuhan balik ombak, akar pokok akan memerangkap bahan atau sedimen. Kesannya, hakisan akan dikurangkan dan menggalakkan pemendapan. Contoh program penanaman pokok bakau di Kampung Sungai Tiram, Lumut, Perak. Seterusnya, pemeliharaan benteng pemecah ombak. Benteng pemecah ombak dibina beberapa meter dari pesisir pantai. Benteng ini bertujuan memecahkan ombak yang menghempas pinggir pantai, terutamanya ombak jenis pembena. Ombak pembinasa pula akan terpecah apabila terkena benteng ini, justru dapat mengurangkan kelajuan dan kuasa menghakis. Contohnya, benteng pemecah ombak dibina di pantai Tok Jambal, Kuala Terengganu. Seterusnya, pembinaan tembok. Tembok biasanya dibina di bahagian tebing pantai. Bahan yang digunakan seperti simen dan konkrit serta timbunan batuan. Bahan binaan yang keras sifatnya akan mengurangkan kadar hakisan. Contohnya, pembinaan tembok konkrit di pantai Kampung Tiket, Pulau Tioman Pahang. Kalau kamu pergi KK pun, kalau kamu pergi di Teluk Likas pun, kamu akan nampak nih tembok nih yang guna simen, oke? Guni pasir merupakan kaedah bersifat sementara bagi mengurangkan hakisan. Pasir-pasir dimasukkan ke dalam guni dan disusun di pantai. Contoh, guni pasir yang terdapat di pantai Kundur, Kota Baru, Kelantan. Itu saja tajuk yang kita akan belajar hari ini. Oke, link soalan ada di penerangan untuk YouTube itu di bawah. Nanti kamu klik saja dan kamu boleh jawab Google Form yang cikgu berikan itu supaya kamu dapat latihan pengukuhan lagi untuk mengukuhkan bahwa kamu ingat tajuk apa yang kita belajar hari ini. Sekian dan terima kasih. Ingat, geografi itu mudah.